ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bahagia Tuan Imam, ahli-ahli tadkuasa, qaryah, para pegawai masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah. Sama-sama kita niat iktikaf bagi yang terlupa ataupun tak niat lagi. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah ini, dalam masjid ini dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang main masjid, orang yang datang ke rumah Allah, orang yang memakmurkan rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah sebut dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Allah sebut sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah, yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengimarahkan rumah Allah, masjid-masjid, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat, dan juga mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka jadi orang-orang yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa satu tajuk malam ni, rikah, berkenaan dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, bila habis sembahyang, Allah sebut, bila selesai mengerjakan sembahyang, fadhkurullah,
teruslah kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Sama ada ketika kamu qiyaman, kamu berdiri, wa qu'udan, ataupun dalam keadaan kamu duduk, wa ala junubikum, ataupun dalam keadaan kamu berbaring, kamu kena sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza tuma'nantum, kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, rasa dalam keadaan aman, rasa dalam keadaan tenang, maka dirikanlah sembahyang dengan sempurna sebagaimana biasa. Sungguhnya kata Allah, sungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang yang beriman pada waktu yang ditentukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak main sembahyang, kita perlu ada kepersediaan. Malam ni saya gantilah. Jadi suka saya nak baca kitab apa nak? Tajuk apa pun. Dan Ustaz apa yang saya ganti dia tu baca kenaan dengan ahli sunnah wal jamaah, betul. Dan tak lari pada situ pun, tak lari pada aspek ahli sunnah wal jamaah. Kita ni alhamdulillah kita masih dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya nak bawa malam ni, kita nak hayati berkenaan dengan zikrullah, menyebut dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut dan ingat. Beza lah. Zikir maksud dia sebut dan ingat. Sebutan yang keluar dari mulut kita, lidah kita. Ingat daripada hati. Allah sebut kita bila nak main sembahyang, pastikan dalam sembahyang kita pun ingat kepada Allah. Itu tujuan. Tujuan sembahyang adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Taha, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk ingat kepada aku, untuk mengingati aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha. Jadi persediaan kita untuk melaksanakan ibadah sembahyang khususnya, maka kita kena rasa dalam hati dan diri kita bahawa kita ni menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sembahyang kita kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pesan dalam surah An-Nisa ayat 103 saya baca tadi, bila kamu dah selesai sembahyang, terus sebut nama Allah, berzikir. Kita habis sembahyang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, belah kiri belah kanan. Apa kita buat? Zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu zikir. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Bermula dengan istighfar. Ada ulama bawa selepas kita bagi salam, habis kita baca apa? Alhamdulillahillazi. Alhamdulillahillazi. Nak bagi salam lu ingat. Dalam surah Qul alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ada yang habis sembahyang dia takbir Allahu akbar, dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar. Doa yang ulama ajar tu tak ada masalah buat. Bagi salam belah kanan baca apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bagi salam belah kiri wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Siapa nak sapu muka sapu, siapa tak mahu sapu sudah, jangan dok kata tak boleh ke apa kan. Ada doa dia pula, Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Sapu muka kan, baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bismillah. Dia waktu ni dia tak ingat, tak ingat. Kan. Doa tu baik.
Tak ada masalah buat. Sebab itu adalah contoh zikrullah, zikir. Ada yang bermula dengan habis-habis tu dia baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa tu diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika mana Sayyidina Muaz bin Jabal jumpa dengan Rasulullah satu hari. Hadis ni hadis yang kalau saya ambil sanad daripada Syekh almarhum Syekh Husni Ginting dan juga almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Hadis ni adalah hadis mahabbah. Dia ada musalsal dia. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut apa? Kepada Sayyidina Muaz, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ba'da an akhadha bi yadihi. Rasulullah jabat tangan. Rasulullah kata dekat Muaz, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Qala usika ya Muaz la tad'anna fi duburi kulli salah taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah kata, wahai Muaz, sesungguhnya wallahi, Rasulullah bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku sangat cinta, sangat sayang ke hang. Aku sangat sayang kepada kamu. Aku sayang kepada kamu. Rasulullah ulang 2 kali. Wallahi inni la uhibbuk. Aku suka, aku sayang ke kamu. Sayang sebagai sahabat, sayang sebagai seorang muslim. Sayang, kita kena saling menyayangi antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku sayang dengan wahai Muaz, maka aku nak wasiat kepada kamu. Aku nak bagi tahu kepada kamu, aku nak pesan kepada kamu, usika ya Muaz, aku nak pesan kepada kamu, jangan kamu lupa setiap kali lepas sembahyang, kamu kena baca Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lepas sembahyang baca. Setiap kali lepas sembahyang, maka ada ulama lepas bagi salam mula dengan doa ni dulu. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Allahumma a'inni, ya Allah, dia punya apa nama maksud dia, ya Allah ya Tuhanku, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala zikrika, untuk sentiasa ingat kepada kamu wahai Allah, tolong aku untuk ingat kepada engkau ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, dan wa husni ibadatik, dan amalan ataupun ibadahku elok, baik amalanku. Maka setiap kali sembahyang sebutlah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Selepas kita, tok guru saya buat, guru kami Pak Tihmat arwah almarhum, dia baca astaghfirullahalazim 3 kali ataupun 7 kali ataupun 10 kali. Kemudian lepas maghrib lah, kalau maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu 10 kali. Kemudian lepas la ilaha illallah baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Wa adkhilnal jannata daras salam. Sebelum baca Fatihah, maka
habis wa adkhilnal jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalal ikram. Baca doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian baru baca Fatihah. Kemudian diikuti dengan ayat kursi. Kemudian baru zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada yang buat, ada syekh saya, dia buat habis wirid sampai ayat kursi, contoh habis ayat kursi ataupun habis sampai baca 3 qul. Sebelum subhanallah walhamdulillah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tu, baca tu dulu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya lepas sembahyang, tak kira waktu mana, boleh buat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak saya jazah pada tuan-tuan tak? Bolehlah. Saya bukan tok guru, tapi ada sanad daripada 2 orang guru, Syekh Husni Ginting dan Syekh Fahmi Zamzam, dan mereka mengatakan kepada saya, wahai, dalam kuliah lah, dan Syekh Husni Ginting teruskan. Saya ambil sanad khusus dengan beliau, khusus berdepan dan seorang-seorang. Kalau Syekh Fahmi Zamzam ramai-ramai. Dia kata kepada saya, wahai Sanusi, kata macam Rasulullah kata, sesungguhnya aku mencintai kamu seperti mana Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Muaz, aku mencintai kamu, maka aku wasiat kepada kamu, bacalah setiap kali sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan saya sekarang kata kat tuan-tuan dan puan-puan, saya sayang kepada kalian semua, dan saya wasiatkan pesan setiap kali lepas sembahyang, tuan-tuan kena baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan terima? Dan selepas tu boleh beramal, insya-Allah. Tu tambah boleh, tak ada masalah. Tu dalam wa ta'atika boleh, nak tambah boleh. Tapi dalam hadis dia tak ada tu. Wa ta'atika dalam hadis ni tak ada tu. Mungkin dalam riwayat lain ada mungkin. Tapi tak jumpa lagi, bagi saya tak jumpa lagi. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadat zikir ni tuan-tuan, bukan lepas sembahyang aja kena zikir. Bukan masa dalam sembahyang aja kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah ni sentiasa. Sentiasa ingat. Bahawa Allah yang bagi kita semua ni nikmat. Macam-macam nikmat Allah bagi kita. Kan? Kita nak cuba bagi kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyakkan orang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak berzikir, tak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang buat. Maka sebab tu ada sembahyang 5 waktu. Supaya kita tak lupa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada sembahyang, orang yang lalai terus dia tak ingat lah. Dia tak ingat kat Tuhan. Dia ada sembahyang, wajib sembahyang, dia wajib, tak buat berdosa. Dia ingat hak dosa, dia ingat kata tak sembahyang berdosa, dia sembahyang dapat pahala. Hak tu pun tak barah. Boleh tak bagi orang awam macam kita ni. Kan? Maka dia buat. Itu sebahagian daripada untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kita kena ingat sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang tersebut, fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina min ladun rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Ini bercerita pasal haji, mengerjakan ibadah haji. Fa iza qadaitum manasikakum,
Kemudian bila kamu dah selesai mengerjakan amalan ibadat haji, manasik haji yang kamu buat tu dah selesai semua, maka kata Allah Subhanahu wa taala, teruskan fazkurullah, hendaklah kamu terus mengingat, sebut nama Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Ingat kepada Allah sentiasa, kazikrikum abaakum, seperti mana ayah-ayah kamu dulu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh ayah-ayah kamu, kazikrikum abaakum au asyadda zikra, ataupun lebih daripada tu lagi, lebih pada ayah-ayah kamu, maknanya orang terdahulu sebelum kita. Ada di kalangan manusia dia berkata, Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Orang ini diberikan kebaikan, diminta kebaikan dunia, Allah bagi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi orang yang diberikan kebaikan di dunia ni, diminta hanya dunia, maka dia tak dapat di akhirat. Di akhirat tak dapat langsung. Kenapa? Dia minta hak dunia. Dia kejar dunia dan dia harap dia dapat habuan dunia, kebaikan di dunia. Tapi di kalangan manusia ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat Quran kita baca halu, dan ini adalah ibu segala doa lah, kan? Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, peliharalah kami daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berzikir kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita melakukan ibadah puasa. Puasa nak dekat dah, lebih kurang 90 hari sampai lah. Hari ni 14 hari bulan, masuk malam ni 15 Jamadil Akhir, tuan-tuan. Lagi 15 hari kita nak sambut Rajab. Lepas tu Syaban. Kenapa? Lagi 2 bulan setengah kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Allah surah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddat wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mana apa? Allah perintah pada kita dalam ibadah apa pun, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayang tadi haji, habis buat haji ni terus. Jangan semasa haji ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Balik tak kata dah. Jangan, bukan suruh kata hak tu, tapi zikir yang lain, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Banyak lagi zikir, doa, selawat kepada Nabi SAW dan sebagainya. Afdalul zikr la ilaha illallah, seafdal zikir la ilaha illallah. Dan kalau boleh la ilaha illallah tu sehari 1000. Kalau boleh. Sebelum mati kali kurang 70,000. 70,000 kena ada dah, kena sebut la ilaha illallah. Ada 70,000. Lah ni umur awak 60 tahun. Sebut la ilaha illallah berapa kali ya? Ada 70,000. Ada 100,000. Tuan-tuan. Faham ya? Kalau kerak kenduri boleh dah. Buat tahlil kerak. Sebab tu orang kita buat kerak antaranya sekurang-kurangnya kan ada tahlil tu la ilaha illallah untuk kita, bukan untuk si mati saja kan. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita bukan tak dan. Kan duduk saja tak sebut pun. Amalan tu. Mana apa? Kalaulah ibadah sembahyang, solat, haji, puasa, ada perkataan kita sebut zikir yang tertentu, yang ditentukan oleh syariat,
dalam sembahyang. Sembahyang tu semuanya zikir. Daripada mula takbir sampai bagi salam. Zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allahu akbar, zikir. Baca Fatihah, zikir. Apa sahaja Al-Quran tu adalah zikir. Kita sebut, kita baca Quran, itu adalah zikir. Kan? Semua zikir sampai habis. Berhaji, ada doa-doa tertentu. Umrah ada doa-doa tertentu. Ke dalam kita mengerjakan rukun-rukun umrah tu, ada doa-doa, tu zikir. Dalam sebab kita puasa, kita dilatih untuk tidak menyebut sesuatu perkara yang tak elok. Bila puasa tak boleh duk sembang maki orang, tak boleh sembang ni. Tak puasa pun tak boleh. Kan? Puasa lagi tak boleh. Dia hilang pahala puasa. Maka Allah suruh kita berzikir. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak larat, duk diam saja. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada zikir. Puasa ni zikir badan. Badan ni. Kan? Dalam sembahyang, dalam haji, tu zikir qauli, disebut perkataan keluar. Puasa ni zikir badan kita lah. Dah kita puasa ni apa? Seluruh anggota badan dah kita ni ialah sedang berzikir. Pasal apa? Ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga mata, jangan tengok benda yang haram, jangan tengok benda yang tak elok. Ini pahala puasa. Habis pahala puasa tak apa, tak cukup. Tak ada, terpotong. Tangan jangan capai, jangan sentuh. Mulut, lidah jangan bercakap, jangan hati jangan khayal kepada benda-benda yang tak elok. Semua tu zikir. Kaki, ibadah puasa tu adalah zikir badan. Tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena banyakkan kehidupan kita ni banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal Allah suruh. Allah suruh. Celik-celik mata, bangun pagi. Kan? Buka tingkap, buka pintu, nak turun rumah. Apa kita buat? Celik-celik mata kita buat apa? Sebut nama Allah. Alhamdulillah. Kan? Masuk bilik air. Sebelum masuk tu, ada doa dah. Zikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar bilik air. Dia bilik air tak ada sebut. Adalah hati je lah ingat kepada Allah Ta'ala. Adalah hati. Dalam bilik air pun kena ingat Allah. Ingat adalah hati. Tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu menghidupkan hati kita. Orang yang tidak ada zikir ni macam kata ulama seperti mana kir, seperti mana kera. Siapa yang tidak ada zikir, maka dia macam kird. Disebut. Kird maksud dia kera. Ataupun buruk. Binatang. Sebab dia binatang zikir. Kan? Antara binatang yang kita tak boleh bunuh dia. Tentang apa? Rasulullah larang bunuh binatang ni. Antaranya ialah difda', iaitu katak. Katak tak boleh bunuh. Lepas tu orang ambil mengai lagu mana? Buat umpan. Haram. Ambil katak tu buat mengai haram. Dapat ikan tu haram tak? Ikan tak haram. Mengai pakai katak tu haram. Luar ni orang pakai katak palsu lah. Tu tak apalah hak palsu tu. Nanti cari katak suluh malam-malam. Kan? Pasal apa katak haram bunuh? Pasal dia bunyi dah tu adalah zikir. Hujan-hujan bunyi rayuh hendah kan. Dia berzikir sebenarnya, bukan panggil hujan. Ni dongeng dulu. Pasal apa panggil hujan?
Ular nak makan aku. Kan, kata kenapa panggil hujan? Kan, bangau-bangau kan. Sampai kata tu. Sampai kata, ular jawab, dia makan aku. Habis. Lepas tu pasal apa tak tanya ular lah. Nak tanya orang mana, habis dah. Habis orang tu lah. Tu alasan. Ajak supaya bagi alasan. Pasal apa tak buat ni? Pasal tu, pasal ni. Pasal apa orang apa nama ustaz suruh buat ni tak buat? Ada je alasan. Pasal banyak daripada bangau tu lah. Bangau kenapa kau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ada je alasan dia. Pasal apa? Ikan tak timbul. Padahal malas mencari makan. Contoh. Ni bangau memang kurus lah. Kan? Ada alasan. Segala apa yang ada di langit dan di bumi ni, zikir. Ini manusia. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Semut yang melata tu berzikir. Boleh jangan bunuh semut tu. Tapi kalau dia kacau kita apa semua, haruslah bagi riset ke, berubat ke dia kan, pergi jauh sikit. Di sebab tempat kita kan, contoh. Tapi kalau masuk dalam rumah, halau dia keluar, ambil dia petak dia keluar, jangan bunuh. Sebab dia tak kacau pun. Kecuali hak yang bisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Pasal apa suruh zikir selalu? Pasal apa suruh ingat kepada Allah selalu? Pasal kalau tak ingat kepada Allah taala, hak lain mai kacau. Bila ada masalah dia sarbut, bila tak ingat kepada Allah taala, dia menjadi apa? Depressed. Dia jadi tekanan. Atau orang jadi anxiety, jadi bunuh diri, kalut. Dia mai apa? Bisikan-bisikan yang keluar daripada dia terdengar di telinga dia. Pasal tidak ada zikrullah. Pasal kurang zikir, pasal kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tekanan. Kita kena pulih dengan zikir. Dengan zikir juga boleh pulih orang yang ada masalah jiwa dia. Masalah contoh masalah dadah. Dengan zikir pusat pemulihan. Tentu pernah dengar tak nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pusat pemulihan di belah Kuanera tu, tak ingat nama dia, sebut. Swasta yang diasaskan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Tajuddin. Almarhum dah dia. Meninggal. Dia tariqat Naqsyabandi. Dia pulih budak-budak dadah dengan zikir. Sembahyang malam dan zikir. Mandi pukul 3 pagi. Lepas tu berzikir. Lah kali elok. Tempat dia tak ada pagar. Nama Inabah. Tempat tu nama Inabah. Pagar tak ada. Budak-budak dadah pergi duduk situ. Tak lari. Aduk besar serenti, lompat pagar. Pagar tinggi. Kan? Lari. Dia tak ada pagar. Tapi dia tak lari. Pasal ditanam dengan zikrullah, dengan zikir. Untuk pemulihan jiwa kita. Jadi kita, sebab tu Allah sebut, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman, mereka sentiasa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ala bi dzikrillah, ingatlah bahawa dengan zikir, sebut nama Allah itu menenangkan hati. Zikirlah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Macam nak sebut apa? Allah saja. Allah. Boleh tak? Boleh. Kan? Fazkurullah, sebutlah Allah.
Tak ada masalah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nama Allah, nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita nak minta apa pun kena sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arahan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, uzkurullah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikran katsira. Dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Yang kamu sebut banyak mana? Agar Allah suka kita sebut nama Allah. Bila sebut, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula sebut di mulut dulu, ingatlah hati dah. Tapi cuma tuan-tuan, kalau boleh carilah guru. Cari guru yang betul. Ambil zikir. Ambil zikir. Macam mana nak zikir? Cari guru yang betul, yang boleh kita ada bimbingan hati kita. Untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat bimbingan daripada guru kita. Tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam surah Al-Insan Allah sebut wazkur isma rabbika. Allah sebut dalam surah Al-Insan yang kita dengar hari-hari Jumaat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Zikirlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, nama Tuhan kamu. Sebut nama Tuhan kamu. Nama Tuhan Allah. Allah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi orang kata tak boleh tu, dia kena sandarkan dengan benda lain, dengan kataan yang lain, bermula. Kan? Ada yang kata tak boleh sia-sia. Ini ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah, wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah, sebutlah Allah, kan? Dengan sebutan yang banyak, zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Mana sebut di lidah, ingat di hati kita. Sebut di lidah, ingat di hati. Siang malam, pagi petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih, ucap tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Pagi petang. Bangun pagi, ucap subhanallah, alhamdulillah. Kita buka pintu. Kan dalam surah Ali Imran Allah sebut apa? Orang yang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Orang yang beriman, mereka yang cerdik, mereka yang Allah bagi akal fikiran, ulul albab, mereka ini dia sentiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri dia, dalam keadaan duduk dia, dalam keadaan baring dia, semua dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pasal apa? Pasal yang pertama, Allah perintah kita untuk ingat kepada Allah selalu. Yang kedua, pasal Allah bagi nikmat, segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Tarik nafas, lepas, tarik, lepas, tarik. Lepas tu nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita, tuan-tuan. Maka kita kena sentiasa ingat kepada pemberi nikmat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pasal apa kita kena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Allah, kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala, pasal nak bagi tenang hati kita. Kita ada masalah banyak, fikir masalah banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baca selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu adalah juga zikir. Pasal kita baca selawat tu bermula dengan perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkataan Allah. Selawat tu juga adalah zikir. Untuk tenang hati kita, zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran juga adalah zikir. Pelbagai bentuk zikir, zikrullah ni. Dua saja zikir. Sentiasa zikir, ingat kepada Allah.
Yang keempat, pasal apa kena zikir, kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat mengawal diri kita daripada melakukan perkara yang Allah tak bagi buat. Ingat kepada Allah Taala supaya kita tidak melakukan perkara yang Allah tak bagi buat. Bila kita buat perkara yang Allah tak bagi buat, maksudnya masa tu kita ingat Allah tak? Tak ingat. Ingat ada tapi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu kata benda tu dosa buat juga. Tapi kalau orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jauhkan diri dia daripada maksiat dan perkara yang Allah larang, dan sentiasa dia ingat kepada Allah Taala, dia terus melakukan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 4 perkara lah. Kenapa kena berterusan zikir, sebut nama Allah dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mai masjid ni memang ingat Allah Subhanahu Wa Taala kan? Memang ingat kepada Allah Taala. Tidak, tak mai masjid. Dan kita harap bersangka baik dengan orang-orang yang tak mai, mereka pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam keadaan mereka, dalam apa bentuk mereka lah kan. Dan kita sentiasa berdoa untuk kita dan juga ahli keluarga kita, masyarakat kita, kawan-kawan kita untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah masuk isyarat. Jadi saya tak mau hurai panjang-panjang sangat insya-Allah. Jadi saya nak itulah sikit sebanyak apa yang saya boleh kongsi pada malam ini. Saya mohon maaf atas salah silap. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya tinggal poster sikit kepada tuan-tuan untuk wakaf tanah untuk sekolah saya, sekolah Tahfiz Najihin. Boleh ambil kat atas kursi meja datang di sini.